ففهمها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخر مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan inayahnya diberi lagi masa dan ruang untuk kita teruskan lagi tafsir juzuk 30, siri tafsir juzuk 30. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, keberkatan, keredaan di dunia kita dan juga di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi tafsiran kita dan dalam catatan saya kita berhenti pada surah Al-Humazah, Al-Fil, surah Al-Fil pada tak tahulah bila 8/5/2021. Kita masuk pada surah sebelumnya atau surah sepasnya ialah surah Quraisy. Surah Quraisy letak selepas surah Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sadaqallahul azim. Baik, kita tengok sedikit maknanya. Dengan nama Allah yang memberi rahmat di dunia dan rahimnya di akhirat, demi adanya keadaan yang tenteram, keamanan dan kesedaran bagi kaum Quraisy. Ketenteraman, keamanan dan kesedaran ini melibatkan perjalanan kafilah bisnes mereka pada musim sejuk ke Yaman dan pada musim panas ke Syam. Sebagai berterima kasih di atas suasana harmoni ini yang membantu perniagaan mereka, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, yakni Allah, yang menjaga, menguasai dan mencipta Baitullah, yakni Kaabah, iaitu Tuhan Allah yang sebenarnya telah memberi penghidupan yang selesa kepada mereka, menyelamatkan mereka dari kelaparan, dan menstabilkan diri mereka dari ketakutan. Ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat martabat Quraisy. Quraisy kita tahu adalah satu kabilah yang duduk di negara Arab. Mereka ini asalnya daripada kabilah yang berpuak-puak. Ada dalam 13 kabilah. Dia duduk situ. Quraisy maksudnya himpunan daripada kabilah-kabilah itu. Asalnya dia adalah negeri yang kering kontang, tanah yang tak ada tumbuh-tumbuhan pun. Kita tahu bila mana Nabi Ibrahim alaihissalam diarahkan Allah pergi ke Mekah, lahirlah Nabi Ismail dan dimunculkan pula sumber air. Maka orang Arab ini dia bergerak dan mereka mencari sumber air. Dilihatnya di kota Mekah datang kabilah lain pula, duduk situ pula, buat taman masing-masing pula, taman baru pula. Dan datang sehinggalah sampai 13 kabilah yang duduk sekitar kota Mekah, sekitar Kaabah. Dan kebetulan pula Kaabah itu menjadi laluan di antara Yaman dengan Syam, dengan Syria. Mereka berhenti di situ dan mereka dah mula membuka bisnes, tapak-tapak perniagaan. Dan orang Quraisy telah bertindak menjadi tuan rumah, tuan tanah. Tuan tanah dia Bainallah, lepas tu dia kasih sewa, ibarat macam tu lah. Di situ dia dapatkan duit. Dan lebih hebat lagi, mereka adanya Kaabah di situ. Semua datang untuk tawaf, ikut cara Nabi Ibrahim yang diselewengkan lah. Dan mereka kata, bagaimana kita nak buat bisnes pada tawaf Kaabah ini? Maka mereka kata, siapa yang datang daripada kabilah yang macam-macam tu, hendaklah tanggal baju mereka, mesti beli baju yang disediakan oleh Quraisy. Di situ dia bisnes lagi. Ada letakkan baju-baju di situ. Siapa yang tak ada duit, tawaf dalam keadaan tak berpakaian lah. Siapa yang ada duit, tanggal bajunya, beli jubah yang disediakan oleh Quraisy. Bukan saja dia kena bayar,
Akhirnya mereka tawaf. Dan disitulah Quraisy telah bisnes. Lama kelamaan apabila bisnesnya makin laku, maka nama mereka pun naiklah. Nama mereka naik. Macam kita lah, dia jadikan tanah Melayu ni, dia jadi bangsa Melayu kan? Dia jadi bangsa Melayu dah. Jadi akhirnya orang datang kita kata, ni tanah Melayu dah. Jadi kita semua ibarat macam itulah. Jadi orang Quraisy dah claim tanah Kaabah itu tanah mereka, tanah Quraisy. Padahal dia tak sedar yang Allah Ta'ala jaga Quraisy itu bukan kerana bangsa, kerana Kaabah yang ada di situ. Buktinya surah ini. Falyabudu rabb hadzal bait. Dia perasan, dia ingatkan Allah Ta'ala ni muliakan. Pasal sebelumnya adalah surah Al-Fil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadilah mereka bagaikan dedaun yang dimakan ulat. Orang semua tahu hebat Quraisy ni. Ada orang pertahankannya. Dia ingat Allah Ta'ala pertahan kerana bangsa Quraisy itu. Tidak. Kerana Baitullah yang ada di situ. Dan kebetulan kamu duduk di situ, maka kamu menerima perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya dalam ayat ini, falyabudu rabb hadzal bait. Kamu tak ada nilai pun kalau kamu sebagai bangsa yang menjaga Kaabah, yang menjadi penempatan di kota Mekah, tak ada nilai kecuali kamu menjadikan Allah sebagai Tuhan Kaabah itu. Itu secara senario cerita ini. Kalau kita tengok sikit berkaitan dengan Quraisy ini, Quraisy adalah satu kabilah Arab yang mendiami kota Mekah. Quraisy adalah anak keturunan Nadr bin Kinanah. Kinanah ni ada keturunan Arab. Nabi Ismail bukan keturunan Arab. Arab datang daripada Yaman. Mereka pergi ke sana dan mereka bawa bahasa Arab. Antara mereka ialah Nadr bin Kinanah, Ibnu Kinanah. Kinanah ini adalah orang Arab asal. Dia yang bercakap dalam bahasa Arab. Dan kalau kita tengok pula bawah-bawah sikit ialah ada keturunan yang lain yang Nabi SAW, iaitu Qusay bin Kilab. Orang Arab, mereka nak tunjukkan mereka tu hebat, jadi mereka letak nama mereka ni nama binatang. Fihr ni harimau bintang. Kilab anjing. Jadi mereka letakkan nama binatang kepada badan supaya nampak diri mereka tu hebat. Macam kalau orang asli ke, dia letak nama dia buah kan, pisang, manggis, macam itulah, supaya nampak oh ini tumbuh-tumbuhan. Orang Arab dia letak nama binatang supaya diri mereka tu hebat. Pasal mereka nampak oh harimau, siapa boleh? Itu ada Asad, Bani Asad. Ni ini Qusay bin Kilab bin Murrah. Kilab tu anjing ya? Daripada situlah lahirnya keturunan Nabi. Ya, Qusay bin Kilab ni melahirkan Abdul Manaf, Abdul Dar dan Abdul Uzza. Sayyidina Umar datang daripada Abdul Uzza, Rasulullah datang daripada Abdul Manaf. Daripada Abdul Manaf itu lahirlah Hashim, Al-Muttalib, Abdul Syams dan sebagainya, keturunan Nabi SAW. Kabilah Quraisy ini, untuk makluman kita, ada di kalangan mereka ialah Bani Hashim, ada Bani Haris, ada Bani Abdul Dar, Bani Juzaimah, Bani Aizah, Bani Lu'ay bin Amir, Bani Makhzum dan lain-lain. Ini mereka semua membentukkan kabilah-kabilah. Bani-bani ini orang Melayu tak banyak sangat bangsa dia. Orang Jawa mungkin banyak lah. Ada Jawa kabilah tu, kabilah ini dan macam-macam. Orang Arab, kabilah dia tu menjadikan dia, ini dia panggil asabiah, tunjuk kabilah dia. Itu pasal kalau seorang lawan, kamu bunuh siapa punya? Kabilah. Kabilah dia satu kabilah akan serang balas. Jadi siapa kabilah yang paling kuat, dialah akan mendominasikan keadaan di situ. Oleh sebab itu orang yang hamba abdi, orang yang tak ada kabilah, dia akan menjadi, dia panggil maula. Maula ni adalah orang yang telah minta perlindungan dengan kabilah yang kuat. Dia pergi minta perlindungan. Jadi akhirnya mereka menasabkan diri mereka pada kabilah. Orang Arab, nasab mereka berterabur. Pasal bagi mereka dia bukan poligami, monogami kepada dia panggil. Seorang perempuan, banyak lelaki. Poligami, seorang lelaki, 4 perempuan. Ini seorang perempuan, banyak lelaki. Siapa yang mengandung dia tak peduli. Siapa punya anak benih, anak dia tak peduli. Jadi dia akhirnya bila seorang perempuan tu lahir anak, dia tengok muka anak ni
menyerupai kabilah mana yang telah bersama dengan dia. Maka akhirnya anak tu akan dinasabkan dengan kabilah dia. Bila datang Islam baru betulkan sistem. Tak boleh macam tu. Dia masing-masing. Itu pasal dijadikan Zaid bin Sabit anak angkat Rasulullah untuk membetulkan sistem keturunan manusia. Mereka kata Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Padahal Zaid itu adalah anak angkat Rasulullah. Maka Allah Ta'ala tegur, tidak boleh seorang anak angkat berbinkan kepada bapa angkat. Dan sampai kita sekarang pun dah betul lah, cuma ada seorang dua kadang-kadang tersasar nak elak daripada anak angkat ni, tahu cerita sebenar, binkan juga kepada kebetulan bapaknya pula bernama Abdul Rahman pula. Dia buatlah nama pun anak tu, padahal anak tu anak angkat. Tapi perempuan hati-hatilah, catatlah sikit macam mana. Takut nanti nikah, nanti dia jadi wali pula. Dah terbabas ke lain. Baik. Surah ini menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri Mekah dan penghuninya sewaktu sebelum pelantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia dikaitkan dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dalam surah Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah bumi ini bumi yang aman. Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim doa, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran 3 kali. Wa hadzal baladil amin dalam surah At-Tin, baladan aminan dalam surah Baqarah, baladan aminan, pada masa itu dia belum aman lagi. Selepas itu dalam surah Ibrahim, al-balada aminan, ada alif lam di bahasa Arab, bahasanya negeri itu sudah aman. Itu keamanan yang diterima oleh orang Quraisy hasil daripada doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim, bukan kamu. Dia ingat dia yang diamankan, tidak. Orang Quraisy ni dia perasan. Allah Ta'ala memberikan keamanan kepada kota Mekah adalah berpunca daripada doa Nabi Ibrahim. Ini Allah memelihara negeri Mekah ini kerana akan menjadi tempat berputiknya dakwah Islam dan akan menjadi pusat akidah yang baru. Nampak bagaimana Allah Ta'ala jaga kota Mekah? Sebenarnya kita masih menafikan, bukan kerana Quraisy, kerana Allah Ta'ala nak menanam benih dakwah di situ. Dan cantik pula dia pilih kota Mekah, tanah yang kering, kontang, gersak. Kita tanah Melayu ni campak aja benih durian. Dulu atuk saya tanya pokok bacang yang macam pau, macam mangga. Saya kata, macam mana pokok ni boleh naik? Dia kata lepas makan tu dia baling ke belakang dapur, naik pokok. Sekarang anak cucu boleh makan buah bacang ni namanya. Nak petik tak boleh tau. Kita naik, kita goyang pokok tu, dia jatuh. Budak-budak kat bawah tu pergi kutip lah. Besar pokok tu dah mati dah sana. Ceritanya campak benih boleh tumbuh. Negara Arab jangan cari pasal macam tu. Dah lah tanah pasir, kering, kontang pula. Pasir tu di atas saja, buang pasir, tanah dia keras. Kubur dia paras lutut. Saya boleh tengok. Kubur boleh nampak bahu ni, bahu jenazah boleh nampak. Dia paras lutut, dia gali. Macam tu dah liang lahat lah. Bukan kita dalam lagi. Lepas tu dalam tu baru ada liang lahat. Dia tidak liang lahat terus. Dia letak tu, dia letak bau orang atas tu. Tak dalam sangat pun. Lepas tu dia letak pasir, dia letak batu, dia siram. Siram dia tu supaya air tu menyerap pasir turun ke bawah. Itu saja. Tak boleh dalam, pasal keras. Itu pasal dia tak ada piling-piling dalam sangat. Dia boleh naik, tapi tanah dia keras. Tanah keras itu nak menggambarkan walaupun keras, gersang macam mana pun, kalau dipujuk, kalau disiram, kalau dibaja, dijaga, boleh tumbuh dengan baik. Itulah dakwah. Hebatnya agama Allah dipilih di tanah yang kering kontang. Bukan tanah yang kering, hati orang Arab kering kontang, keras. Al-A'rab wa asyaddu kufran wa nifaqan. Orang Arab ni hati dia kasar. Tuan-tuan tengok dalam sirah bagaimana dia jumpa, ya Muhammad, beri harta yang diletakkan kepada kamu, itu bukan harta mak bapak kamu. Ui, kasar tuan-tuan. Pergi jumpa Menteri Keuangan, ini harta mak bapak kau punya ke? Ui, polis akan tangkap terus. Kasar dia punya bahasa. Dia tarik leher Nabi supaya berbirak-birak. Nabi pakai serban macam tu, dia pegang, dia tarik berbirak. Saya normal dah nak palun dia dah. Sabar. Nak cerita kasar betul orang Arab. Tuan-tuan pergi ke Mekah tahulah. Orang Arab ni, oh ya Allah, dia tolak kita, dia tendang kita dan sebagainya.
Allahu Akbar. Tapi dalam keadaan kasar macam tu, diberi dakwah agama, pusat di situ. Tengok tuan-tuan. Ini antara simbolik kenapa Allah Ta'ala pilih kota Mekah yang kering kontang itu untuk menjadikan pusat akidah yang baru. Dan bibit-bibit awal yang menolak kebodohan manusia dari kegelapan jahiliyah kepada nur Islam dan hidayah. Anak-anak yang belajar tamadun Islam. Ada seorang YB tak apa nak cerdik, dia suruh padam pula tamadun Islam. Saya kata tak tahulah titas tamadun Islam, tamadun Asia. Anak-anak kita yang belajar dekat universiti wajib ambil paper tu. Datang YB mana pula dia suruh cancel jadi elective paper tu. Padahal paper tu nak menggambarkan bagaimana kehebatan agama Islam walaupun bersembunyi di sebalik tamadun Islam, tamadun Asia. Di belajarnya sana tamadun, kita kata tamadun Rom lah, yang sembah manusia sama manusia, tak boleh bertahan lama, hancur. Tamadun Parsi yang menyembah api, tak bertahan lama juga, hancur. Pergi sebelah sana pula tamadun India, sembah lembu, tak jadi juga, hancur. Naik atas sikit tamadun Cina, tak jadi juga. Naik pula tamadun Jepun, tak jadi juga. Akhirnya tumbuh di celah-celah itu tamadun Islam. Sampai sekarang 1400 tahun lebih lah. Bagaimana dia boleh, sebenarnya bukan 1400, daripada zaman Nabi Adam lagi tamadun Islam dah mula muncul. Peristiwa serangan tentera bergajah menjadi contoh. Ini ayat dia sebelum tu. Falyabudu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Orang kafir Quraisy ni rasa bangga sangat tahu. Tengok, kamu tahu tak bagaimana tentera Abraha yang datang daripada Yaman yang membawa gajah menghancurkan Kaabah, tak ada seorang boleh pertahankan, tiba-tiba dimusnahkan oleh burung. Bukan burung, ada batu kecil di kakinya, 2 di kakinya, 1 di paruhnya, 3 batu. Dia baling dan betul-betul kena kepada tentera bergajah. Tak kena pada gajah, tak kena pada alam sekitar, tak kena pada yang lain, kena pada tentera bergajah. Kita dah bahas dulu. Bila kena pada mereka, dia macam penyakit berjangkit, kena berjangkit, jatuh satu ketul besar ibu jari, satu ketul daging jatuh, tinggal kerangka saja, mati. Abraha pun mati. Ada seorang saja diselamatkan sampai ke Yaman, balik ke jumpa Raja Najasyi, tunjuk daging dia jatuh satu. Jadi orang Quraisy dah naik martabat. Oh, kamu jangan usik ini orang Tuhan, kamu kacau Quraisy, siap kamu. Jadi mereka dah tersebar kata-kata bahawasanya maruah orang Quraisy dah begitu tinggi. Tapi mereka perasan sebenarnya bukan kerana kau Quraisy, kerana ada Kaabah di situ. Orang-orang Quraisy merasa bangga yang mereka dan keturunan Ibrahim alaihissalam selepas peristiwa tentera bergajah itu, mereka merasakan Baitullah dan Mekah sangat bernilai bagi mereka. Wah, mereka telah mempergunakan Kaabah. Mereka mempergunakan Kaabah. Ramai orang pergunakan untuk perniagaan bisnes. Sama, orang Quraisy dah mula dulu dah. Makanan sunnah. Awal-awal dia kata makanan sunnah. Makanan benda-benda lain tak kisah. Kenapa nak diletakkan sunnah? Oh, supaya nak promosi dia punya perniagaan dia. Cakap sikit dan di akhir sekali dia jual barang yang berkait pula dengan sunnah itu. Dia mempergunakan agama. Orang Quraisy, dia mempergunakan Kaabah untuk bisnes dia, supaya orang datang ke sana. Dan bagaimana yang saya sebut tadi, dia letaklah dia punya lot kedai supaya orang berniaga, dan mereka yang pungut cukai-cukai. Dan akhirnya yang pungut tu bukan semua orang yang ada jawatan-jawatan besar. Dan orang yang ada jawatan besar ni, daripada dulu lagi dia buat khianat kepada orang-orang lain. Sama juga dengan Qarun, fabagha alaihim wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Qarun tu kaya bukan kerana dia kaya, kerana dia melampau, dia merampas satu orang secara zalim. Fabagha alaihim, bagha ni buyah ni melampau, bukan harta dia rampas, bukan harta dia pun dia ambil cara paksa. Akhirnya rakyat-rakyat Marahai daripada Bani Israel menjadi hamba abdi kepada Qarun yang bertuhankan kepada Fir'aun. Ada satu hadis yang menceritakan bagaimana Nabi SAW menyebut, diceritakan daripada bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memilih daripada anak Ibrahim itu Ismail, dan dipilih daripada Ismail itu Bani Kinanah, dan daripada Bani Kinanah itu dipilih Quraisy,
dan daripada Quraisy itu dipilih Bani Hashim, dan dipilih aku daripada Bani Hashim, kata Nabi. Dipilih aku, kata Rasulullah, daripada Bani Hashim. Maksudnya Rasulullah daripada Bani Hashim, daripada Quraisy, daripada Bani Kinanah, dan sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Namun begitu, kota Mekah dan Quraisy tidak memiliki tanah yang subur sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kawasan yang selesa kerana ianya padang pasir, tiada pokok, tiada bisnes dan tiada kekayaan. Siapa nak pergi bisnes dalam hutan sana, duduk dalam balak sana? Tak ada orang tak bisnes. Tak padang pasir, siapa nak pergi bisnes? Kecuali ada, sebagaimana kita sebut tadi, ada sumber air dan ada security. Dia satu lagi Allah Ta'ala sebut sini, wa amanahum min khauf. Ada security. Kita tengok keamanannya bila mana negara berkecamuk, habis pelabur cabut lari. Bila negara aman, lepas tu dia ada bacaan pula tu, keamanan tu berapa patus dan sebagainya, baru dia melabur. Tak ada keamanan, dia tak akan melabur. Mana nak melabur tempat negara yang penuh dengan rasuah, dengan pencuri, dengan sebagainya. Jadi kota Mekah dijamin oleh Allah keamanan tersebut. Akhirnya dua unsur, maksudnya ada air dan keamanan, maka disitulah mereka boleh buat bisnes. Allah telah menerima doa Nabi Ibrahim yang kita katakan tadi, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Telah menjelaskan orang Quraisy ini mempunyai kekayaan melakukan bisnes, yang mana kota Mekah menjadi pusat dagangan barangan di antara Yaman musim sejuk dan negeri Syam di musim panas. Kalau kita nak nampak gambaran dia macam Perlis, Johor, Kuala Lumpur tu Mekah. Kita nampak macam tu dah. Orang datang daripada Johor akan berhenti Kuala Lumpur. Orang datang daripada Perlis akan turun Kuala Lumpur. Di sana mereka akan bertemu dan mereka berjual beli. Jadi orang daripada Syam pun turun, orang daripada Yaman pun naik, dan mereka kadang-kadang pergi ke Yaman, pergi ke Syam. Jadi secara tak langsung kota Mekah tu menjadi pusat perniagaan. Kaya raya mereka, kaya raya sangat. Bukan kaya sembarangan, kaya raya. Abu Sufyan, dia sembelih 10 ekor unta setiap hari untuk bagi makan percuma. Pasal dia dah kaya raya dia. Sampai dia kata satu kali buat haji 40 ekor unta dia sembelih. Dia tanya lagi cukup atau tidak. Tak cukup, saya sembelih lagi. Sampai macam tu Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam. Faktor utama menjadikan Mekah subur bisnesnya adalah keamanan yang kita sebut tadi. Wa amanahu min khauf. Dan berlakunya pergerakan bisnes melalui kafilah ke Yaman dan ke Syam. Ini menjadikan Mekah maju ekonominya. Faktor utamanya adalah Baitullah, bukan faktor Quraisy, faktor Baitullah atau Kaabah. Oleh itu surah ini menggamit fikiran orang Quraisy supaya balik menyembah Allah, Tuhan yang mencipta Baitullah. Dia balik daripada Yaman, dia naik dari Yaman, dia pergi ke Mekah, balik ke rumah dia. Belum sampai rumah dia pergi ke Kaabah, nak tunjuk dia ni seorang yang setia kepada Kaabahnya. Tapi bukan kepada Kaabah, kepada patung-patung berhala yang berada sekitar Kaabah. Dia pergi, dia ucapkan terima kasih kepada patung berhala, kerana kamulah yang jaga keamanan kami, kerana kamulah kami untung dalam bisnes kami. Allah Ta'ala pergi, bukan berhala yang jaga kamu, Tuhan Kaabah yang jaga kamu, iaitu Allah. Itu Allah Ta'ala pergi jenis kepada mereka. Tuhan yang mencipta Baitullah itu, Tuhan yang menjaga dari sebarang serangan daripada Abrahah dan sebagainya. Ia menjadikan tempat tawaf dan mengajak mereka supaya meninggalkan agama jahiliyah yang menyembah patung berhala tadi. Surah ini akan memberi tiupan ke dalam jiwa orang Quraisy agar mereka malu untuk terus kufur kepada Allah dan balik semula kepada ajaran Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi Ismail alaihi wassalam. Kembali balik kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Jangan kamu sembah berhala dan sebagainya. Yaitu beribadah. Itu ada perkataan falyabudu rabb hadzal bait. Ya'budu itu sudah semestinya adalah perbuatan. Nak buat mesti ada manhaj. Itu pasal diutuskan Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang istilah al-ibadah itu bermakna al-khudu'. Ibadah itu bermakna tunduk. Tapi bukan tunduk sembrono macam tu. Tanya orang Quraisy, orang kafir, kenapa kamu sembah patung dan sebagainya? Ya, saya tunduk kepada patung. Orang Islam pun, kamu tunduk. Ya, tunduk dalam bentuk apa dia kata,
Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Ulama mufassirin menyebut liya'budu itu makna liya'rifu, supaya kamu tahu. Ma'rifah itu pasal ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Mereka tidak kenal patung berhala, mereka pergi sembah. Kalau mereka kenal betul-betul, mereka tak akan sembah. Tak akan sembah. Tetamu datang rumah kita, kita tak kenal dia siapa kan. Kita layan ala kadar aja lah. Layan ala kadar. Kalau ada air sejuk, bagi air sejuk. Kalau ada kuih yang baki-baki malam tadi tu, bagilah. Kalau ada nasi yang sejuk-sejuk tu, panaskan, bagi makan. Kita tak kenal dia siapa. Lepas ke balik orang datang, kamu kenal tak tetamu kamu tadi? Siapa tu? Ui, itu menteri, Perdana Menteri. Oh iya ke? Teruk sangat aku tak kenal Perdana Menteri. Contoh macam tu lah. Jadi orang kafir, orang yang sembah patung berhala, mereka tak kenal tu patung. Kalau mereka kenal, mereka tak akan sembah. Patung yang terdiri daripada apa kita kata, dia buat dengan batu ke? Daripada batu dia pahatkan, dia ambil guli, dia letak jadi mata. Lepas tu dia buat lubang hidung, dia buat mulut, dia buat mata terpulang pada dia. Kelopak mata tu nak besar ke, nak kecilkan ke. Lepas tu badan dia ada tangan, berapa tangan terpulang dia boleh buat? 8. Lepas tu pergi ke perut, terpulang lah, perut kempis ke, perut kembung ke, macam-macam boleh buat. Kaki sama ada berdiri ke, bersela ke. Lepas tu macam-macam dia boleh buat. Kalaulah dia tahu patung tu dia yang buat, dia faham betul-betul, dia tak akan sembah. Oleh sebab itulah Allah ketika panggil falya'budu, sembah Allah itu dia kata falya'rifu, hendaklah kamu faham. Liya'budu liya'rifu, kamu tahu itu Allah yang menjaga, mencipta, alam keseluruhan, baru kamu sembah. Oh, macam ni Allah. Allah yang kita sembah ini ialah Allah yang terlalu agung, bukan main-main. Allah pemilik langit dan bumi, Allah pencipta oksigen, Allah yang memberikan kita matahari, makan, minum, bukan calang-calang punya Tuhan. Yang Tuhan yang kamu sembah ni Tuhan tak ada apa-apa pun. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kalau datang lalat tu hinggap, dia pun tak boleh tepis lalat itu. Da'ufat talib wal matlub. Orang yang datang tu pun lemah, orang yang kamu minta tolong tu pun lemah. Buat apa kamu minta tolong dengan mereka? Ini konsep ibadah ialah ma'rifah, supaya kita kenal betul-betul. Itu dia kata nama patung berhala, nama Lat, Manat, Al-Uzza. Dia yang letak nama asma'an sammaitumuha, nama yang kamu letak. Sebenarnya dia bukan Tuhan pun. Patung berhala, apa dia sebut dalam surah Yasin, fahum lahum jundun muhdaru. Fahum lahum jundun muhdaru. Dia dah ingat patung tu boleh pertahankan dia di hadapan Allah nanti. Nanti di pada mahsyar, orang kafir datang, patung pun datang, dibawa datang. Okey, sekarang apa kamu nak cakap dengan dia? Aku ingat kau boleh pertahankan aku. Dia bergaduh. Patung kata, siapa yang kau sembah aku? Siapa yang suruh kau sembah aku? Dah bergaduh sampai sini. Allah Ta'ala kata, la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Jangan nak bergaduh lagi depan aku. Allah Ta'ala marah. Jangan nak bergaduh. La takhtasimu ladayya, di dalam surah Qaf. La takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Aku dah cakapkan dulu, dah hantar Rasulullah pun, dah hantar seorang Rasul, dah hantar Quran, dah hantar macam-macam. Kamu tolak Rasul, kamu ejek Rasul. Setiap kali datang Rasul, dia stasiun, kamu ejeknya. Sekarang kamu nak bergaduh depan aku. Pada masa itulah Allah Ta'ala gambarkan orang yang sembah patung berhala, Allah Ta'ala bawa patung dengan dia sekali. Dan patung pada masa itu dah boleh bercakap dan dihumban kedua-dua mereka dalam api neraka. Iaitu beribadah kepada Allah, memberi keamanan, kesejahteraan dan ketenteraman. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Dia ayat dia macam bersambung dengan ayat yang lepas. Faja'alahum ka'asfim ma'kul li'ilafi Quraisyin ilafihim. Macam tu makna dia. Jadilah mereka bagaikan daun-daun yang kering kontang. Kenapa Allah Ta'ala pertahankan Kaabah sehingga orang yang menyerang Kaabah menjadi daun yang kering kontang? Untuk memberi ruang kepada orang Quraisy pergi berniaga. Macam tu. Macam tu dia punya ayat dia. Dia masuk surah baru, tetapi macam ayat tu sambung.
Sebenarnya di Lauh Mahfuz, Quran macam ni lah susunan dia. Duduk di Lauh Mahfuz masa Jibril bawa turun ke Nabi 30 juzuk itu macam ni. Awalnya bermula Fatihah, surah Baqarah, Ali Imran, berakhir dengan surah Qul a'udzu bin nas. Macam tu susunan dia. Tapi turun 23 tahun mengikut peristiwa-peristiwa yang berlaku. Oleh sebab itu selepas itu Rasulullah susun balik Quran tu, susun macam tu. Kemudian letakkan surah Al-Fil, selepas dia surah Quraisy. Satu keajaiban. Kerana adanya keadaan yang tenteram, keamanan, keselesaan bagi kehidupan Quraisy, yaitu ketenteraman, keamanan dan keselesaan yang melibatkan pergerakan bisnes mereka. Orang Quraisy ni orang bisnes, kafilah, saudagar Arab. Nama dia saudagar Arab. Pada musim sejuk ke Yaman, pada musim panas ke Syam. Syria ni sejuk. Sahabat-sahabat kita yang Amran belajar dekat Jordan, sejuk. Bumi dia pun kalau musim sejuk turun salji. Saya tak tahulah, kata kawan-kawan kata atas bumbung turun salji. Kita turun air, dia turun salji. Musim sejuk tak payah pergi lah mana nak buat perniagaan. Jadi mereka pergi musim panas. Musim panas tu cantik, elok, tak berapa panas dan sebagainya. Di Yaman pula jangan cari pasal pergi waktu panas. Oh, tak tahan. Jadi pergi musim sejuk. Itu dia kata, musim sejuk pergi ke Yaman, musim panas mereka pergi ke utara, pergi ke Syam, Syria. Kata Muhammad bin Ishaq, ini seorang penulis sejarah ya, dan Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, makna ayat di atas ialah Allah menjaga negeri Mekah dan tentera bergajah Abraha, dan binasalah kumpulan itu. Dan Allah juga menyatakan adanya ketenteraman bagi suku bangsa Quraisy, yang mana mereka semua berada secara satu komuniti di Mekah yang tenteram dan aman. Jadi mereka berada sebagaimana disebut tadi, mereka daripada kabilah-kabilah yang kecil-kecil bersatu, dapatlah satu gelaran, iaitu kabilah yang besar namanya Quraisy. Iaitu mereka merancang mengadakan pergerakan kafilah. Kafilah ni ialah satu rombongan. Di dalamnya berapa 40 ekor unta macam tu, bahkan lebih, dan dibawanya barang-barang dagangan untuk bergerak pergi berniaga. Dengan barang-barang perniagaan ke negeri Yaman sewaktu musim sejuk di Mekah, dan di waktu musim panas di Yaman, di musim panas di utara. Mereka bergerak dengan kafilah mereka ke negeri Syam yang meliputi negara Syria, Lebanon, Palestin dan Jordan untuk berniaga. Itu Syam pada masa dahulu. Datang penjajah, dia bagi-bagikan. Ini Jordan, ini Syria, ini Lebanon, ini Jordan, bawah sikit ini Mesir. Dia yang bagi-bagikan. Bukan bagi negeri saja, bagi macam Sudin, satu untuk engkau, satu untuk aku. Dia bagi semua. Sampai ke tanah Melayu kita pun sama. Belanda pergi ambil sana Indonesia, British ambil tanah Melayu, Spanyol pergi ambil Filipin. Dia bagi sama mak bapak dia. Macam ni mak bapak dia, kau ambil sana. Sama, negara Arab pun sama. Libya dapat kat Itali, Mesir dapat kat British. Dia bagi masing-masing. Pergi dan balik mereka pada musim ini penuh dengan keamanan. Itu yang penting sekali. Wa amanahum min khauf. Mereka takut. Dia panggil negara Arab, orang Arab ni ada istilah dia sakluk. Sakluk ni macam lanun lah. Lanun. Macam mana kapal nak berlayar kalau ada lanun? Tak berani. Tak berlaku perniagaan di situ. Jadi dia panggil sakluk. Sakluk ni mereka duduk situ, duduk tepi jalan. Datang kafilah, mereka serang. Dan akhirnya mereka dapat barang dagangan dia. Dia panggil syekh. Ramai dia menjadikan satu pekerjaya. Kerjayanya ialah lanun. Jadi Allah Ta'ala kata, kamu wahai orang Quraisy, aku amankan perjalanan kamu pergi dan balik untuk perniagaan. Rasa hormat kepada Mekah dan orang Quraisy ini dicatat oleh Allah dalam surah ini, yang mana Mekah telah menjadi pusat perniagaan sebelum lantikan Nabi SAW menjadi Rasul. Ibnu Jarir pula berkata dengan mentafsir ayat ini, penjagaan Mekah dan Allah dari Abraha yang mahu merobohkan Kaabah dan suasana tenteram untuk bisnes orang Quraisy ini adalah nikmat Allah ke atas mereka yang menjadi penghuni negeri Mekah. Mengapa Allah Ta'ala mengungkit perkara itu? Mengapa Allah Ta'ala ungkit dua perkara ini? Wa amanahum min khauf wa at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Aku beri kamu makanan
dan aku jaga keamanan kamu. Kenapa? Allah mahukan orang Quraisy yang menentang Rasulullah, menolak agama Allah itu insaf dan terbuka minda mereka. Kamu janganlah marah pada Rasulullah. Kamu tahu tak, Tuhan yang lantik Rasulullah itu, Tuhan itulah yang menjaga Kaabah, yang memberikan keamanan kepada kamu, yang menjaga makan minum kamu. Macam itulah. Macam seorang bapa lah, bapa dia ini apa, bapa saudara lah, bapa saudara, bapa betulnya tak ada dah. Budak ni anak yatim. Dia lawan pula bapa saudara dia. Bapa saudara dia satu hari ungkit lah. Kamu tahu tak, yang bayar duit sekolah, yang bayar bil elektrik rumah kamu tu, akulah bapa saudara kamu yang bayar semua. Seolah-olah macam itulah Allah Ta'ala ungkit balik. Yang kamu rasa aman, kamu boleh makan minum tanpa ada gangguan, itu akulah Tuhan yang menjaga Kaabah. Kenapa kamu nak tolak Rasul aku yang aku utuskan? Kenapa kamu nak tolak? Bagaimana Allah, pencipta Kaabah, memilih negeri Mekah ini sebagai tempat terputiknya agama dengan agama Allah, dengan Rasul sebagai Rasul yang dilantik. Lantikan dengan itu meminta, lantas dengan itu Allah meminta mereka menyembah Allah Tuhan. Falyabudu rabb hadzal bait, ayat 3. Falyabudu rabb hadzal bait. Oleh itu ya'budu, falyabudu ada lam, minta Allah Taala minta sembahlah aku. Ibadah yang kita kata tadi, ibadah. Ada dalam surah, wa ma umiru, aku perintahkan kamu beribadah kepada aku illa mukhlishina lahuddin, kecuali kamu buat dengan cara ikhlas. Maka sembahlah Allah Tuhan yang menjaga, menguasai, mencipta Kaabah Baitullah. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, artinya bersatulah kamu semua, wahai semua orang Quraisy, mengesahkan Allah, meninggalkan segala patut syirik, dan sebagai berterima kasih kepada Allah yang telah menjadikan Baitullah itu sebagai haram Makkah, tanah yang suci dan sebagainya. Sampai sekarang kita tengok tanah Mekah itu tidak ada, dan sampai bila-bila lah Allah Ta'ala ada janji bahawa Mekah dan juga Madinah dijamin keamanannya. Tidak ada seorang pun yang boleh buat kacau bilau, tak ada, aman. Ini yang dijanjikan keamanan untuk muslimin semua. Ini berdasarkan perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti ayat innama umirtu an a'budu rabb hadzal baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, aku hanyalah diperintahkan oleh Allah supaya aku dan kamu semua menyembah Allah Tuhan negeri Mekah ini yang telah menjadikan yang suci lagi dihormati dan menguasai segala-galanya. Dan aku juga diperintahkan supaya tetap menjadi orang Islam yang menyerahkan diri, jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yaitu Allah sebenarnya telah memberikan kehidupan yang selesa kepada mereka, menyelamatkan mereka dari kelaparan dan memberi ketenangan kepada mereka dari ketakutan. Kita pergi ke Mekah, tuan-tuan rasa aman? Tak ada. Kadang-kadang kita pergi orang ramai apa semua, ialah hilang kasut tu kadang-kadang kita yang tak ingat nombor. Dia sama aja rak dia tu, dia pun silap juga buat warna-warni lah. Orang tua tak kenal sangat nombor, mana pergi letak selipar, hilang selipar, beli selipar baru. Ada je dia lupa nombor baru. Dia tulis Arab, saya ingat nombor dia tu. Orang pun tak perasan sangat tulisan tu. Ibnu Katsir menjelaskan, Mekah ialah negeri yang kering kontang, tiada tumbuhan dan tiada ternakan, tetapi telah ditakdirkan menjadi pusat ekonomi serantau yang masyhur, berulang alik ke Yaman dan ke Syam dengan perniagaan yang maju. Maka rakyat negeri ini itu terlepas dari bahaya kelaparan dan ketandusan makanan. Inilah rezeki yang melimpah ruah ke atas orang Quraisy, penghuni negeri Mekah. Itu yang didoa Nabi Ibrahim juga sebenarnya. Warzuq ahlahu minas samarat, berilah rezeki kepada minas samarat, buah-buahan. Tuan-tuan tengoklah, pokok tak ada, buah yang ada. Itu pasal Nabi Ibrahim doa buah, bukan doa pokok. Ya Allah, tumbuhkanlah pokok-pokok tumbuhan. Tak. Ya Allah, berikanlah mereka buah-buahan. Durian apa? Saya ingat durian pun ada, mangga, semua ada lah, semua ada. Lepas kita balik daripada sembahyang di Kaabah tu, kita keluar balik tengok, semua buah ada, pokok tak ada, pokok tak ada. Kerana doa Nabi Ibrahim minta buah, Allah Ta'ala bagi buah semua. Semua buah ada di kota Mekah.
Yang jualnya Bangla, bukan Arab. Kita ingat Arab punya Bangla jual. Dengan adanya keamanan dan kemudahan itu, maka insaflah, berbaliklah kepada Allah, menyembah Allah yang Maha Esa, tidak menyekutukannya dengan patung yang kamu sembah itu. Bukan patung itu jaga kamu, Allah yang jaga kamu. Sesiapa yang menerima cadangan ini, akan Allah berikan suatu keamanan dan keselesaan, yaitu selesa dunia dan akhirat. Jika ditolak cadangan ini, maka Allah Ta'ala mengambil balik. Itu dia macam cara dia. Kalau kamu nak keamanan, kamu mesti sembah Allah. Kalau kamu tak sembah Allah, aku tarik keamanan. Macam tu sikit. Pergi sekolah, ayah bagi duit. Tak pergi sekolah, ayah tak bagi duit. Macam tu lah dia bentuk Allah Ta'ala bagi. Falya'budu itu. Istilah falya'budu itu bersyarat. Kalau kamu sembah aku jamin keamanan dan makan minum. Kalau kamu tak sembah aku tarik. Sebenarnya kita boleh generalisasikan dia punya situasi. Quran bukan untuk orang Quraisy saja. Walaupun surah ni surah Quraisy. Pergi kepada orang Melayu pun sama. Orang Melayu, wahai sekalian bangsa Melayu, kamu sembah Allah, Allah Ta'ala jamin makan minum kamu. Allah Ta'ala jamin keamanan kamu. Tapi kalau sembah selain daripada Allah, Allah Ta'ala tarik. Itu yang keluarnya baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Asalnya dia adalah baldah yang cantik. Diceritakan berjalan di bawah pokok, bawa bakul saja, tak payah petik. Buah jatuh sendiri dalam bakul. Junjung bakul tu lalu bawah pokok, mangga tu jatuh sendiri, limau pun jatuh sendiri. Manis pula tu buah-buah. Di tepi sepanjang lebuh raya tu penuh dengan buah-buah. Orang tak takut, ada lampu dan sebagainya. Tapi bila mana bangsa Sabak itu tidak lagi menyembah Allah, maka Allah Ta'ala tukar buah itu menjadi masak. Rupanya buah pun ada emosi dia. Kalau kita marah-marah, jangan pergi tanam pokok. Nanti pokok tu pun tanah naik lah. Pergi kita kena senyum-senyum kat pokok tu. Orang tua dulu bercakap dengan padi. Padi bagilah anak makan anak cucu dan semua. Bukan salah pokok tu dengar. Dia pun ada emosi. Buktinya, bila mana kamu tidak lagi sembah Allah, buah-buah menjadi masam. Perjalanan kamu menjadi ngeri. Takut, tak boleh jalan-jalan. Tak ada keamanan. Negeri Sabak sebagai contoh. Kerana Allah Ta'ala bagi keamanan dan Allah Ta'ala cabut keamanan itu. Di sini pun sama. Kalau kamu sembah Allah, kamu akan diberi keamanan dan diberi makan minum. Tidak sembah, Allah Ta'ala tarik keamanan tersebut. Mungkin kita pun adalah juga sikit-sikit pasal macam-macam dunia lah, diuji macam-macam. Baik, kesimpulan kita ada 2 minit lagi. Surah ini memperlihatkan betapa mustajabnya doa Nabi Ibrahim. Mustajab doa tuan-tuan. Semua orang nak doa mustajab. Cubalah tuan-tuan test, aku ni mustajab tak doa aku? Cubalah test sekali. Mintalah apa saja, jangan bagi tahu orang. Nanti orang tahu kau tak mustajab mana pun doa kau. Duduk diam-diam, cuba test. Dalam masa 1 bulan ni aku nak sesuatu. Okey, cuba doa. Ya Allah, doa. Dapat tak? Hujung bulan dapat tak? Kalau tak dapat, belum masih lagi mulut kita, belum masih. Hebat tuan-tuan ya, doa mustajab ni semua orang nak. Kalau orang tahu kita ni doa mustajab, ramai orang datang minta tolong. Tapi kenapa nak minta tolong dengan orang? Masing-masing ada doa, masing-masing ada bacaan. Baca sendiri. Buatkan satu pengataan. Nabi Ibrahim terpilih oleh Allah menjadi doanya begitu mustajab. Sampai dia seru umat manusia yang duduk dalam zuriat, dalam perut ibunya. Mereka akan datang ke kota Mekah untuk menunaikan haji. Kita tengoklah. Berduyun-duyun, berjuta-juta orang datang untuk menunaikan haji. Begitu mustajab sekali doa Nabi Ibrahim. Yang kedua, apabila negeri kita aman, jauh dari kesengsaraan, kemiskinan, maka kita perlu insaf. Kerana semuanya ini adalah tadbir Allah. Penentuan daripada Allah, bukan daripada orang lain. Kenapa bumi kita aman? Alhamdulillah. Kenapa bumi kita tidak ada rusuhan? Syukur. Ini semua adalah tadbir dan takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, oleh itu bersyukurlah kepada Allah dan menyembahkannya. Jangan menyembah selain daripada Allah dengan penuh keyakinan untuk mendapat keamanan yang keselesaan tersebut. Yang ketiga, yang keempat, surah ini menunjukkan rasa malu pada Allah yang telah berbuat baik kepada kita, tetapi masih ada yang tidak beriman. Bangun, buka mata saja, syukur ya Allah, kamu beri aku boleh buka mata, boleh terus hidup oksigen, ambil air secawan, boleh minum, syukur ya Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Dan kena ingat kita akan kembali kepada Allah.
Pergi masuk bilik air, dapat buang air dan sebagainya. Syukur ya Allah, ghufranaka ya Rabb. Nampak? Kalau ditakdirkan tidak boleh buang air, saya kadang-kadang, Ustaz, saya dah seminggu tak boleh buang air. Rupanya tak boleh buang air pun satu masalah. Penghadaman ada masalah. Syukur ya Allah, kamu berikan perjalanan kita cukup cantik. Keluar daripada bilik air, lepas tu kita solat 2 waktu, 2 rakaat, dan lepas tu pergi office dan sebagainya. Syukur ya Allah, syukur. Semuanya ini menjadikan kita untuk orang kata inginkan, berhasrat sangat-sangat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita wajib memberi nilai kepada harga keamanan dan kesannya kepada hidup kita. Selalulah kita kata kepada Allah, jika kita tidak dilepaskan dari kesusahan yang besar, sesungguhnya Engkaulah sebenarnya yang telah menolong kami. Nah, ini ada juga orang cakap macam tu. Ya Allah, lepaskanlah kami daripada Covid ini dan sebagainya. Kami memang Rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna mu'minun. Surah Dukhan. Rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna mu'minun. Dia bagi syarat pada Tuhan. Kami akan beriman kepada kamu ya Allah jika kamu angkat musibah ini. Dia punya bukan Allah bagi syarat pada dia. Tadi Allah bagi syarat. Kamu sembah aku jamin keamanan. Sekarang dia bertukar, dia pula yang bagi syarat pada Allah. Tuhan, kamu angkat ini wabak, aku sembah kamu. Juga ada manusia yang challenge Allah, cabar Allah. Wahai Tuhan, angkat wabak. Tak angkat, kami tak akan sembah. Dia punya kasar, dia punya ayat. Maka kata kasar ayat dia. Kamu siapa? Kamu hamba abdi, insan kerdil, tidak ada apa-apa. Berani kamu meletakkan syarat pada Allah pula ya. Moga-moga dengan surah Quraisy yang kita bacakan pada pagi ini memberikan kepada kita satu keinsafan bahawasanya semua pergerakan alam, pengaturan dan sebagainya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Surah Quraisy ini sebagai satu contoh dan boleh bagikan kepada mana-mana, termasuklah bangsa kita, iaitu orang Melayu kita sama. Jika sekiranya untuk kita mendapat maruah diri yang kuat, maka hendaklah falyabudu, sembah Allah Subhanahu wa taala, agar Allah taala bukan kita menghajatkan keamanan dan sebagainya, tetapi itu adalah hadiah daripada Allah. Jika kita sembah Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan bonusnya keamanan dan juga makan minum kita. Itu saja tuan-tuan yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Yang baik itu adalah datang daripada Allah, yang lemah itu adalah kelemahan diri saya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya 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 Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad